Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Baik para pelajar yang saya kasih sekalian, Alhamdulillah pada hari ini kita akan continue kelas kita yang kedua sepanjang tempoh PKPB ni. Okay, alright. Sesi yang lepas kita telah sentuh mengenai pengenalan puyuh, sistem pemeliharaan puyuh dan juga ciri-ciri anak puyuh yang bermutu. Dan juga ada sedikit sentuh mengenai sangka dan juga untuk pereban puyuh lah. Okay. Dan respon daripada para pelajar, Alhamdulillah saya tengok para pelajar memahami video yang lepas, iaitu tajuk ternakan puyuh. So pada hari ini saya akan sambung dengan topik yang sama, iaitu tajuk ternakan puyuh. Saya akan sambung dengan subtopik iaitu pengurusan penternakan puyuh. Okay. Para pelajar boleh refer buku pengurusan ternakan 1. Tajuk ternakan puyuh yang pertama ialah pengurusan penternakan puyuh, peringkat perindukan, peringkat pembesaran, peringkat penelur. Kemudian saya akan sentuh mengenai pemakanan dan minuman. Okey. Last sekali adalah ekonomi pengeluaran. Bagaimana para pelajar merekod ternakan puyuh yang diternak. Okey. Okey, kita pergi tengok topik yang pertama, iaitu pengurusan peternakan puyuh. Okey, para pelajar saya tekankan sekali lagi, dalam ternakan aspek yang paling penting ialah dari segi pengurusan dia. Okey. Pengurusan peternakan puyuh dibahagikan kepada 3. Okey, kamu kena ingat peringkat perindukan, peringkat pembesaran dan juga peringkat penelur. Okey. Dan setiap peringkat ni kamu dah buat masa amali. Cuma saya dalam kelas ni kita revise baliklah. Okey, apa benda yang kamu dah pelajari masa teori. Okey, kita tengok peringkat perindukan. Boleh dibagikan kepada 2. Peringkat perindukan minggu pertama, minggu kedua. Peringkat pembesaran minggu ketiga, minggu keempat. Okey, sehingga disembelih. Okey, kemudian kamu adalah penghasingan jantina dia, jantan dan betina untuk telur dan juga untuk daging. Okey. Pada minggu pertama peringkat perindukan, okey, seperti biasa kamu dah buat perindukan tu, kamu dah pasang lampu dia, okey. Kamu dah sediakan sangkar. Peringkat pertama ialah minggu pertama tu kamu kena sentiasa tutup sangkar tu dengan guni ataupun bidai, okey, supaya suhu dalam perindukan ialah 36 degree Celsius hingga 37 darjah Celsius. Okey. Lantai, okey, kemudian dalam minggu pertama ni lantai sangkar kamu perlu dilapik dengan sarap. Okey. Sarap tu sama ada menggunakan 2 kaedah, sama ada menggunakan guni jerami atau surat khabar. Kemudian cara kedua adalah menggunakan ketal kayu. Okey, sekiranya kamu guna guni jerami, gunakan 3 hingga 4 cm lapis guni bagi setiap sangkar. Okey, ini apa yang dalam teori kamu ajarlah. Okey, 3 hingga 4 cm lapis guni bagi setiap sangkar. Surat khabar 6 hingga 10 lapis. Okey, so lapisan ni dibuat supaya bila setiap hari tu kamu boleh buang layer by layer. Okey. Seterusnya tetal kayu. Okey, tetal kayu, lantai sangkar dilapik terlebih dahulu dengan guni, kemudian kamu letak dengan tetal kayu. Okey. Yang praktikal di ladang yang kamu buat yang lepas, iaitu kamu letak dengan surat khabar pun boleh juga. Kamu letak surat khabar, kemudian setiap hari kamu akan ganti dengan surat khabar yang baru. Okey. Seterusnya dalam peringkat perindukan, apa yang penting ialah suhu dia. Okey, suhu dan juga dia punya kebersihan. Okey, suhu yang diperlukan semasa peringkat perindukan minggu pertama ialah 36 hingga 37 degree Celsius. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga 24 jam kamu buka lampu tu. Kemudian selepas hari ketiga tu kamu boleh buka bidai tu untuk menurunkan suhu dia. Okey. So, suhu boleh diturunkan by peringkat daripada 36 pergi 35, 34. Okey. Kemudian
dalam peringkat perindukan minggu pertama, kamu perlu menyediakan bekas makanan dan juga bekas minuman. Kalau ikut ratio dia, 1 bekas makanan, 2 bekas minuman. Okey. Jenis makanan starter mash, okey. Starter mash. Kalau kamu yang sesi yang lepas sebelum ni pernah saya ajar mash tu apa dia, so bentuk-bentuk makanan lah. Okey. Untuk permulaan biasanya makanan ternakan mash. Okey. Dia lagi halus. Okey. Seterusnya adalah crumble. Crumble tu lagi besar dia punya ni makanan tu. Seterusnya adalah pellet. Okey. Okey, dalam peringkat perindukan kamu kena buat setiap hari, cuci bekas makanan, cuci bekas minuman tu. Okey. Kemudian kamu kena sediakan anti stress. Okey, anti stress ni bagi mengelakkan ternakan anak puyuh yang baru sampai tu. Kadang-kadang kamu beli daripada Melaka, beli daripada Johor, jauh dia travel, sampai ke tempat kamu kena sediakan anti stress terlebih dahulu. Okey. Minggu pertama tu kamu kena letak anti stress. Hari pertama, hari kedua, ketiga. Okey. Untuk mengelakkan tekanan. Okey. Kemudian setiap hari kamu kena bersihkan saraf. Okey. Okey, pada minggu kedua peringkat perindukan, pengurusan ni masih sama. Kamu masih nyalakan lampu 24 jam, tapi diturunkan secara beransur-ansur kepada anggaran 34 degree Celsius. Okey. So penutup bunyi tu kamu boleh buka lah. Okey, apabila panas kamu buka, apabila sejuk kamu tutup penutup bunyi tu. Okey. Alas bunyi atau surat khabar yang kotor adalah dibuang, gunakan makanan yang sama, starter mash. Okey, minggu kedua tu makanan yang sama, starter mash. Okey. Okey, kita pergi peringkat yang seterusnya iaitu peringkat pembesaran. Okey. So, minggu pertama adalah tadi peringkat perindukan minggu pertama dan kedua sehingga 14 hari. Peringkat pembesaran bermula hari ke-15. Okey. Selepas 14 hari itu, anak puyuh telah berumur lebih 2 minggu, boleh terus dipindahkan ke sangkar pembesaran. Tak makna kamu nak kekal dalam sangkar yang sama ataupun dipindahkan pun terpulang kepada kamu. Okey. Cuma kalau sangkar yang sama, kamu kena kuantiti puyuh tu kamu harus kurangkan. Kamu kena banyakkan sangkar lah. Okey. Alat pemanas tidak diperlukan lagi pada waktu ini. Walau bagaimanapun, sekiranya cuaca terlalu sejuk pada waktu malam, alat pemanas boleh dihidupkan. So kamu boleh tutup dah lampu tu, tapi bila waktu malam, waktu hujan kamu hidupkan lampu tu. Okey. Jenis makanan yang digunakan ialah broiler starter crumble, makanan permulaan ayam pedaging. Okey, broiler ni ayam pedaging. Untuk pedaging lah. Kalau penelur kita panggil poultry layer biasanya. Okey. Pada hujung minggu ketiga, umur 21 hari, puyuh hendaklah diasingkan mengikut jantina. Puyuh jantan dan betina perlu dipelihara di sangkar yang berasingan. Okey, ini penting kalau kamu, itu yang bila kamu buat ternakan puyuh ni, kamu kena tahu sama ada kamu nak jual telur ataupun jual daging. Okey, ataupun dua-dua sekali. Okey, boleh 2 in 1. Okey, praktikal di ladang boleh kamu bila umur 21 hari tu, kamu dah boleh tahu dah kenal yang mana jantan, yang mana betina. Sebelum ni saya dah ajar kan cara mengenal pasti yang mana jantan, yang mana betina. Yang betina dia punya bawah leher dia warna hitam dan putih. Okey. Dia punya suara pun bila dia berbunyi lain daripada jantan. Okey, yang jantan kita tengok dekat dia punya kemaluan dia. Okey, ada keluar cecair. Okey, cecair putih tu jantan. Okey, kamu asingkan jantan betina ataupun kamu tengok dekat jantan tu ada dekat bawah dia ada warna merah. Okey, so kamu asing jantan betina. Kesilapan pelajar sebelum ni dia bagi tahu kalau bila nak buat puyuh penelur kena ada pejantan, tak perlu. Okey. So bila kamu buat puyuh penelur, kamu asingkan betina saja. Okey, kecuali kalau kamu nak buat penetasan, kamu kena ada pejantan tu. Okey. Puyuh jantan akan diternak untuk dijadikan puyuh pedaging dan akan mula dipasarkan apabila umur 35 hari. Okey. Puyuh betina akan dijadikan penelur dan akan mula bertelur pada umur 45 hari. Kamu kena ingat 45 hari puyuh betina akan mula bertelur.
Kalau kamu tengok telur yang first yang kita ternak ni, telur yang dihasilkan dia tidak seragam. Okey. Dia punya ni tidak seragam sebab dia first telur dia lah. Okey. So umur 45 hari tu puyuh betina mula bertelur. Puyuh pejantan kalau ikut teori kamu boleh, kalau katakanlah soalan keluar puyuh pedaging umur berapa hari dipasarkan. Okey, kalau ikutkan teori 42 hari. Kamu ikutlah 42 hari. So maknanya lebih kurang 40 hingga 45 hari. Seterusnya adalah peringkat penelur. Okey. Last sekali adalah peringkat penelur. Okey. Sangka bertelur. Pelbagai bentuk sangka bertelur boleh digunakan. Ukuran, muatan dan tujuan diambil kira bagi penggunaan sangka-sangka tersebut. Okey. Kamu boleh tengok buku nota kamu, sangka bertelur yang biasa, okey, bertingkat, bersekat 3 ataupun yang bertelur khas untuk pembiakan. So ada pelbagai jenis sangka bertelur, saiz dia, ukuran dia. Okey. Okay, next. Seterusnya kita pergi kepada, okay, kamu boleh tengok gambar rajah. Kalau puyuh penelur, sangka bertelur dia kena ada palung makanan dan juga minuman. Okey, tempat bertelur, palung makanan dan juga tempat palung minuman lah. Okey. So satu sangka, bahagian depan kamu boleh letak palung makanan, bahagian belakang palung minuman. So jangan letak bersekali. Okey. So dan bawah tu adalah untuk kamu collect telur tersebut. Okey. So lepas kamu buka cuti, kamu boleh pasanglah reban puyuh yang kita telah beli tu. Okey. Seterusnya adalah okey, boleh faham semua pelajar. So ada 3 peringkat tadi. Peringkat perindukan, peringkat pembesaran dan juga peringkat penelur. Okey. Seterusnya kita pergi kepada pemakanan dan minuman dia. Okey. Ada 3 cara pemberian makanan. Okey, cara pertama ialah menggunakan broiler starter mash. Kalau para pelajar tengok, semua jenis makanan ni berbentuk mash. Okey. Broiler starter mash pada minggu pertama dan minggu kedua. Seterusnya 15 hari hingga 52 minggu. Lama ni, maknanya tempoh dia bertelur tu, menggunakan poultry layer mash. Okey. Poultry ayam penelur lah. Okey, layer untuk makanan untuk bertelur dan juga mash. Okey. Cara kedua, kalau kamu tengok dekat guni makanan tu, ada dia tulis 201M. M tu merujuk kepada bentuk makanan tu, mash. Okey. Kalau 202C, crumble. Okey. Cara kedua adalah 1 hingga 14 hari broiler starter mash, 15 hingga 35 hari poultry layer mash, 36 hari hingga 52 minggu 12 layer mash. Okey. Puyuh penelur 12 layer mash. Okey. Cara ketiga, 1 hingga 21 hari, iaitu sehingga 3 minggu broiler starter mash, maknanya sehingga peringkat pembesaran broiler starter mash. Kemudian bila kamu dah dapat asing jantan betina, kamu bagi makanan poultry layer mash 22 hari hingga 52 minggu. Okey. Okey, dalam aspek peternakan puyuh ke ataupun itik ke, aspek yang paling penting ialah antara aspek yang penting ialah pemakanan dia. Okey, dalam pengurusan tu, dalam pengurusan dia ada pemakanan dia. Okey, pemakanan ni sangat-sangat penting untuk menentukan dia punya berat badan dan juga penghasilan telur tu. Okey, apa yang kamu bagi dia makan, itu yang efek dia punya fizikal dan juga penghasilan telur dia. Okey. So dalam ternakan puyuh, dia ada juga campuran makanan yang boleh kamu bagi. Okey. So tapi yang perlu kamu tahu, makanan campuran sendiri boleh digunakan, tetapi jika tersalah campur dia akan memberi kesan kepada kesihatan, berat badan dan pengeluaran telur puyuh. Okey. So elakkan makanan yang dibeli bertukar jenama kerana dia akan juga mempengaruhi pengeluaran telur. Kamu boleh tengoklah perpuluhan bahan protein dan tenaga yang diperlukan pada burung puyuh. So anak burung puyuh membesar berapa, okey, dia punya crude protein tu, dan juga ME, metabolism energy dia. Okey.
poin yang penting dalam pemakanan, kamu kena ingat pemberian makanan sehari semasa bertelur adalah 20 gram seekor atau 2 sudu besar, ataupun bersamaan 1 kilogram makanan untuk 50 ekor puyuh. Okey. Kamu kena ingat, puyuh memerlukan 1 kilo, 50 ekor puyuh memerlukan 1 kilo makanan. Okey, maknanya seekor puyuh memerlukan 20 gram seekor. Okey. Keperluan minuman. Okey, kamu kena tahu air penting. Okey, kekurangan air boleh menurunkan prestasi pengeluaran puyuh. Okey, kalau kurang daripada 10%, apa akan jadi? Gangguan fisiologi. Okey, dan juga menyebabkan penurunan penghasilan telur. Itu kalau kurang 10%. Kalau kurang 20%, lagi kurang ni akan menyebabkan kematian. Okey, sebab tu ingat tak sen lepas, bila kamu cuti sen, tak ada orang bagi air, tak ada orang bagi makanan, banyak puyuh-puyuh yang kamu mati. Okey, so alhamdulillah kali ni okey, berjaya. Okey, seterusnya kita masuk kepada pemvaksinan. Tak apa, saya skip. Kemudian kita masuk kepada sebab apa pemvaksinan ni, info daripada Institut Teknologi Gas itu, puyuh ni tidak perlu divaksinkan. Okey, kecuali ayam perlu. Okey. Ekonomi pengeluaran. Okey, jenis-jenis rekod puyuh yang kamu perlu tahu iaitu rekod tenaga buruh, rekod harian, rekod penggunaan input, rekod pemasaran, rekod ekonomi, rekod prestasi, penyatu untung rugi. Okey, kamu tengok contoh rekod prestasi pemasaran puyuh, dia ada minggu dia. Okey, bilangan puyuh berapa ekor, makanan dan juga berat purata. Okey, supaya kamu by week tu kamu boleh tengok pertambahan berat badan dia dan juga dia punya konsum makanan tu berapa banyak. Okey, supaya last sekali kamu boleh kira dia punya FCR, Food Conversion Ratio, ataupun kadar penukaran makanan, KPM. Okey, bagaimana kamu kira kadar penukaran makanan tu? Saya dah ajar. Kamu kena kira jumlah makanan tu, kemudian kamu bahagi dengan berat akhir tolak berat awal darab 100. Okey, supaya kamu boleh tahu percentage berapa banyak kadar penukaran makanan yang dimakan lah. Okey. Okey, kamu juga perlu rekod dia punya mortality rate ataupun kadar kematian dia berapa ekor, dan juga dah sekali rekod hasil jualan puyuh berapa, jualan tinja makanan berapa. Okey. Okey, itu sahaja untuk tajuk ternakan puyuh. Okey. Ada soalan setakat ni. So dalam tajuk ternakan puyuh ni kita imbas balik, kita buat kesimpulan, kita tengok kamu dah tahu mengenai apa itu puyuh, perbezaan di antara puyuh dan juga ayam. Okey. Seterusnya pemilihan lokasi, sistem pemeliharaan dia, kemudian ciri-ciri anak puyuh bermutu. Okey. Penyediaan sangkar puyuh. Okey. Pengurusan peternakan puyuh, kamu kena ingat pengurusan dia ada 3, perindukan, pembesaran dan juga penelur. Okey. Kemudian last sekali adalah makanan dan minuman dan juga rekod. Okey. Sebelum saya akhiri sesi pada hari ini, saya akan sentuh sedikit beberapa tips untuk kamu menduduki ujian yang akan datang. Okey. So tajuk-tajuk ujian yang akan ditanya pada semester ni adalah tajuk yang pertama. Okey, tajuk yang pertama iaitu perancangan projek perusahaan ternakan berkaitan dengan RP. Okey. Tajuk yang pertama RP, rancangan perniagaan. So dalam tajuk ni kamu kena tahu kepentingan RP tu apa dia. Okey. Seterusnya ternakan ikan air tawar. Okey. Okey, dalam peternakan ikan air tawar saya telah sentuh mengenai pemilihan lokasi. Macam mana kamu nak mengenal pasti lokasi yang sesuai untuk menternak ikan air tawar. Antaranya ialah kamu kena tahu bekalan air dia, ciri-ciri tanah, topografi kawasan dan lain-lain. Okey. Seterusnya adalah jenis-jenis kolam. Okey, kamu kena tahulah kebaikan dan keburukan jenis kolam tu. Apa jenis-jenis kolam yang ada? Kolam tanah, kolam simen, kolam canvas. Okey. So kamu kena tahu kebaikan dan juga kelemahan kolam tersebut. Seterusnya adalah sistem pemeliharaan, monoculture dan juga polyculture, apa perbezaan dia. Okay.
Seterusnya ciri-ciri jantina ikan. Kamu kena tahu apa ciri-ciri ikan betina, apa ciri-ciri ikan jantan. Okey. Seterusnya parameter air. Saya ada sentuh sikit mengenai parameter air. Seterusnya adalah pembenihan ikan. Okey. Ada dua cara pembenihan ikan, iaitu secara semula jadi dan juga secara arohan. Okey. So kamu kena tahulah step-step pembenihan arohan tu macam mana dan juga hormon yang digunakan. Hormon apa biasa digunakan dalam pembenihan arohan? Hormon ovapril. Okey. So step-step tu kamu kena ingat. Okey. Seterusnya adalah pengurusan kolam. Okey. So kolam asuhan dan juga kolam pembesaran. Okey. Seterusnya dalam kolam pembesaran saya juga ada sentuh step-step dalam penyediaan kolam pembesaran. Yang pertama adalah pengeringan kolam, pembersihan kolam, pengapuran. Okey, so dalam bab mengapur ni kamu kena tahu apakah kepentingan mengapur. Okey, apa kebaikan mengapur, membaja. Okey. Okey. Seterusnya adalah last sekali saya juga ada sentuh mengenai penyakit. Okey. Okey, sebelum tu kamu kena ingat cara kiraan anggarkan jumlah makanan yang diperlukan. Okey. Bagaimana saya nak anggarkan tu kamu boleh rujuk nota muka surat 50. Dan last sekali adalah penyakit. Okey, penyakit ni kamu kena ingat. Okey, apakah jenis penyakit, simptom dan juga jenis penyakit dan simptom kamu kena ingat. Yang lepas kamu ada present kan. Okey, so kamu at least kamu ingat sekurang-kurangnya 5 jenis penyakit dan juga simptom-simptom penyakit tu. Okey. Last sekali adalah kenakan kuyuh. Okey, itu sahaja daripada saya. Sekiranya ada soalan boleh PM saya, dan task kamu juga seperti biasa kamu perlu PM saya atau WhatsApp saya kesimpulan ataupun apa yang kamu pelajari untuk sesi kelas pada hari ini. Sekian, itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.